So hari ini adalah hari puasa yang ke-20 lebih. Dan hari ni aku just nak cakap tentang aku punya sources of income. Sebab aku tengok dekat previous comment ada orang tanya macam, sekarang since kau tak aktif sangat dalam insurance kan, so macam mana kau survive, ataupun something pasal along those lines lah, aku paraphrase. So aku akan just cakap lah, aku punya sources of income mostly datang daripada online. Dan sebelum ni aku rasa macam kenapa aku nak share, nanti orang rasa aku saja menunjuk ke apa kan. Tapi jangan risau, aku pada bulan pun tak nak share. Tapi bila fikir balik, okey lah, mungkin orang lain nak juga buat duit secara online, jadi aku akan kongsi. Tapi aku tak akan tunjuk lah berapa banyak amount yang aku buat. Also tak banyak pun aku dapat lagi, belum lagi, tapi dia growing. Dan aku boleh nampak positive growth. Daripada kosong adalah something, dan bolehlah dapat income, especially untuk orang yang dah ada kerja hakiki, main job, dia ada main income. Dan kalau dia buat ni, aku rasa dia akan dapat banyak jugalah aku punya extra income. Okay, first of all, aku buat sekali adalah income daripada YouTube ni, obviously. Dan kalau korang tengok, obviously tak banyak sangat pun views dekat video-video aku, tak banyak. Mungkin ada dalam satu video yang tiba-tiba dapat views yang banyak, kat situ mungkin akan dapat lah duit yang banyak daripada satu video tu. Tapi bagi aku punya fokus sekarang dekat YouTube adalah just nak bina followers dulu, bina engagement, biasakan diri aku buat video, edit, post. Dan so far alhamdulillah dah start. Aku tak tahulah aku dah start berapa lama, 3 tahun. Tapi aku selalu buat tak kan. Sebab aku terlalu mungkin pentingkan sangat nak quality yang sama macam YouTuber lain yang dah lama, yang ada editor. Sebenarnya aku kadang-kadang ada editor, kadang-kadang tak ada. Bila budget tak ada, aku edit sendiri. Biasa kalau aku tengok video aku yang editing tak lawa tu, itu aku edit sendiri lah. Kalau editing tu korang rasa macam lawa je, aku bagi kat editor lah. Tapi tak semestinya video yang aku hantar kat editor dapat views yang banyak. Video aku yang dapat banyak gila views tu ada aku edit sendiri. Jadi aku rasa as of now aku edit dulu video ni secara sendiri. Bila dah ada modal, ada bajet sikit, baru aku akan hantar ke editor. So target aku untuk YouTube adalah at least lah dapat bayar benda-benda yang expenses bulanan daripada YouTube saja. Aku dah sangat happy dah. Sebab YouTube punya views ni, aku just nak kongsi kat korang lah, dia ada beberapa jenis. YouTube ni pun pandai, dia ambil kita punya video, slot dekat video kita, dia advertise dekat advertisers. Nak tak ambil slot ni, nak tak promote barang-barang dekat channel kewangan macam ni. Contoh, kalau channel kewangan, diorang akan bayar mahal sikit. Kalau channel pasal lifestyle, pasal merepek-repek, pasal pranks, itu mungkin dapat banyak views tapi dibayar sikit. Jadi aku nak fokus kepada something yang not really kewangan sahaja, tapi more kepada kongsi benda-benda yang positif, yang orang lain dapat value juga. So specifically untuk video ni, aku just nak kongsi supaya orang lain pun rasa macam, okay lah, aku pun nak buat jugalah sources of income yang lain. Okay, so itu nombor 1. Nombor 2, income source aku adalah daripada affiliate marketing. Aku tak hanya buat dekat YouTube sahaja, aku buat dekat TikTok, Instagram dan Shopee itself. Ada satu lagi yang aku boleh buat, tapi aku tak buat lagi, which is kat Lazada. Sebelum ni aku pun ada juga tertanya-tanya, kenapa orang tu buat affiliate dekat macam-macam ada buat dekat Amazon, dekat sini Lazada, Shopee semua kan. Tapi sebenarnya it's more kepada admin work je. Sebab video affiliate yang korang buat tu, satu je video korang buat, tapi kita post dekat TikTok, Instagram, sekarang ni tambah lagi satu thread, dekat semua tempat. Video yang sama kita post kat 4 tempat, dan daripada 4 tempat tu akan bagi 4 different sources of income. So ada setengah orang dia suka beli barang daripada Shopee saja. Ada setengah orang, aku dah ada TikTok Pay Later, so dia beli dekat TikTok saja. Ada setengah dia tak ada TikTok, ada setengah dia guna Instagram saja. So kita dah buat satu video, kita dah buat usaha tu, why don't kita just post dekat macam-macam tempat. Itu aku punya opinion lah.
alang-alang kita dah buat satu video tu, kita buat je kat tempat lain. Tak semestinya. Aku ada satu video dekat TikTok ni, views dia 2.5 juta, tapi dekat Instagram, sebab aku baru buat Instagram tu, video yang sama dapat I think 100 views je. Jadi dekat situ membuktikan yang konsistensi lagi penting. Orang tak kenal aku lagi dekat Instagram, tapi orang dah kenal aku kat TikTok. Aku dah build satu following kat sana. So walaupun video yang sama, sama tune, sama benda yang exact the same, kat sana mungkin tak dapat lagi algorithm dia. So yang penting kita just kena post je. Okay, so kat situ YouTube 1, affiliate 2. Walaupun dia ada cabang-cabang yang berlainan kan. Satu affiliate marketing, tapi ada 4 cabang. Aku just letak tu as satu lah, second source of income. Different places, Shopee, Instagram, benda semua, dia punya structure tu lain. Jadi aku tak jumpa lagi satu app yang boleh satu post boleh post kat 4 tempat. Tapi senang je, tak susah pun nak post. Dan aku nak cakap dia punya payment structure lain sikit. Dekat Shopee dia lambat sikit, kat TikTok dia boleh withdraw anytime, kat Shopee dia lambat sikit keluar, dekat YouTube dia kena ada threshold 100 USD baru boleh keluar. Jadi that's why kita buat dekat semua tempat. Video yang sama kita post dekat semua tempat. Also lagi penting kenapa kita kena post kat semua tempat adalah kalau kita tak post kat semua tempat, orang lain boleh ambil video kita and dia post dekat tempat yang kita belum post tu. Aku pernah, benda ni happen to me, yang aku rasa macam, wih, teruk lah dia orang ni. Aku pun tengok video tu macam, asal muka macam aku? Rupanya memang aku pun. Okay, nombor ketiga source of income aku adalah daripada insurance, specifically takaful, Islamic insurance, yang aku buat selama 14 tahun yang lepas. Aku still ada klien yang banyak daripada situ, yang aku dapat income lagi secara bukan pasif, actively. Tapi cuma aku just tak aktif dalam insurance anymore, tapi aku maintain service klien-klien yang sedia ada. Tapi tak semestinya kalau korang nak jadi klien aku tak terima. Aku akan terima juga. Tapi no more medical cards aku. Hanya hibah ataupun income replacement. Okay, that's it for insurance. Satu, sebab income tu dia tak berhenti tau. Kita buat satu kerja ni for now, kita dapat for the next 6 years. So aku still maintain, still dapat. Jadi aku rasa macam sayang kalau aku nak tutup terus that part of my income kan. So aku just dapat lah daripada situ. Aku buat lah, aku achieve KPI, aku buat CPD hours yang minimum apa yang kita kena buat. Benda-benda yang penting kita kena pergi, kita pergi. Asalkan kita punya income tu still dapat, and kita punya clients terjaga. Tak adalah sampai klien macam cakap, oh Amin ni hilang ke apa benda, tak ada. Okay, after that, aku punya source of income adalah daripada rental property. Aku ada beli satu rumah yang aku rent out to other people, dapatlah income daripada situ. Tapi as of now, aku punya income daripada rental property tu terhenti sebab aku dapat penyewa daripada neraka. Dia duduk dekat rumah aku sekarang, tapi dia tak bayar sewa langsung. So aku punya income dekat rental property tu terhenti. So dalam proses eviction satu penyewa yang tak pernah bayar sewa, tu yang aku punya income ni terhenti dekat situ. Aduh. So ini separate video aku akan buat. Jangan kena tipu macam mana, ataupun aku tak tahu, mungkin macam mana aku kena tipu selama 10 bulan penyewa dapat duduk rumah aku secara percuma, ataupun aku boleh cakap macam proses eviction tenant daripada neraka. Nanti aku buat lah next video. And aku pun tak tahu macam mana aku boleh kena tipu macam ni. Aku kena scam. Ni aku cakap ni kena scam lah. Sebab betul confirm aku kena scam lah. Yang aku rasa macam mana aku boleh kena, tapi dah terkena juga. So dalam proses legal sekarang, harap-harap dapat settle cepat. Tapi itulah, the bright side is aku dapatlah tahu macam mana the law works sedikit sebanyak. Income keempat terhenti sebentar. Nombor 5 income source of income adalah daripada events yang aku buat. Aku tak tahu lah, aku sebenarnya aku ada bakat lah buat events. Ni bukan riak tapi bila aku fikir balik, aku daripada dulu macam rajin bina community,
bina events, buat events, reach out dengan people. Sebab sebelum ni masa aku main bola, aku buat team bola, aku masuk tournaments, aku berkawan dengan strangers, aku build a community of orang suka main bola. Okay, itu satu. Sekarang aku main golf, aku build a community of orang suka main golf. Dan daripada sini aku dapat source income juga daripada aku buat events golf setiap bulan. And orang-orang yang main golf ni lain sikit. Dia sebelum ni aku ingat macam orang yang main golf ni orang tua, orang yang businessman, dia orang main golf hanya untuk dapat bisnes. Tapi sebenarnya tak, ada juga yang orang memang betul-betul main golf sebab dia betul-betul suka golf tu, and dia nak jadi golfer terbaik dalam dunia. Dia nak jadi the next Tiger Woods. Tapi orang tu dah umur 40 dah. Sama macam kita lah, usia dah lanjut lah. Walaupun usia dah lanjut ni, kita still ada rasa macam nak jadi the best golfer in Malaysia, macam tu. Tapi best lah, it's satu journey yang kita susah, sangat satu journey yang susah. So golf ni susah, golf ni sangat susah. Even pros pun akan cakap, oh, golf is hard. Okay, so income source aku adalah daripada buat golf community events yang aku dah buat 5 ke 6. So sekarang aku nak maintain buat setiap bulan. Dan the next event aku buat will be bulan ni, habis je raya, aku akan buat satu golf event tournament. So macam mana aku dapat source income dari sini adalah, sekarang ni tak banyak lagi pun. Sebab kalau contoh aku ada 100 orang join event aku, dia bayar RM300. Aku bayar kepada golf club tu, kepada catering, kepada caddy, kepada marshal, kepada fotografer. Seorang aku charge 300, contoh seorang aku charge 300, in the end aku untung RM30 je. Dan satu benda tricky pasal buat golf event ni adalah hadiah korang kena provide. Tapi hadiah tu korang tak boleh guna daripada participant punya, apa yang participants tu bayar. Sebab itu dah kira perjudian. So kita kena cari sponsors, and aku kena bagi hadiah daripada apa yang sponsors tu bagi. Tak boleh daripada duit yang kita collect. Itu tricky dia. Tapi alhamdulillah okey je. Soalnya daripada orang yang participate tu pun diorang akan nak advertise, dia nak sponsor sebab dia nak advertise dia orang punya company, contoh kan. Dan aku boleh nampak ini satu in the future will be something yang boleh bagi aku source of income yang lebih banyak bila aku dapat jumpa companies yang tolong buat golf event, ataupun tolong buat event untuk company aku. Itu aku boleh nampak in the future. Tapi sekarang ni aku nak build aku punya portfolio dulu yang mengatakan aku dah buat ni, aku buat ni, aku boleh dapat numbers. So bila aku dah boleh dapat numbers tu, alhamdulillah sekarang boleh dapat numbers walaupun event belum start lagi, belum ada apa-apa lagi, diorang dah tanya-tanya dah, diorang pun nak pergi kan. So itu yang penting, kenapa kita build a community. Dulu masa aku start tu, aku susah payah betul nak cari participants. Aku kena buat video setiap hari, setiap golf hole tu aku kena buat video promote dekat tempat tu. In the end dapat juga event tu jalan. Jadi sekarang it gets easier lah. Macam apa benda pun it gets easier. So alhamdulillah. So that's aku punya source of income sekarang. Tapi aku nampak macam aku boleh lagi tambah lagi satu source of income. Sebab aku tengok sekarang ni manageable lagi. Aku tak tahu. Aku rasa aku boleh lagi dapat lagi satu. Tengok dulu, I don't know. Penutup dia, aku just nak cakap aku ada income daripada YouTube views, affiliate, insurance, rental property and events. Dan lagi satu juga adalah daripada bila aku buat affiliate, banyak reviews produk-produk semua, companies approach aku untuk bagi aku payment untuk buat satu video ataupun 3 video ataupun beberapa video lah. So aku ada letak aku punya rate card dekat dalam description. Kalau korang nak promote atau nak buat reviews dekat YouTube video, kat aku punya TikTok, ataupun nak sponsor aku punya golf event, boleh
DM, bukan DM, boleh email aku letak email dekat description. Okay, so lesson is simple. Aku just nak bagi tahu yang sebelum ni aku hanya bergantung kepada satu income saja, which is insurance income, dan bila COVID hits aku tak boleh nak sustain income tu. Jadi because of that aku rasa aku perlu diversify aku punya income. So sebab tu aku ada banyak source of income sekarang dan bukan hanya bergantung kepada insurance sahaja. So kalau korang ada juga sources of income yang lain, cuba korang cerita dekat comment section, ataupun korang ada nak tanya soalan pasal aku punya source of income, aku punya dapat berapa, soalan tu tak boleh lah berapa banyak aku dapat, itu tak boleh nak tanya lah. Tapi Alhamdulillah duit masuk lah, bukan duit keluar. Okay, itulah cerita. Thank you for watching. Kalau korang nak tengok video aku yang lain-lain, boleh tekan ataupun subscribe kepada channel aku.